Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian, alhamdulillah kita teruskan pengajian kita dalam kitab Al-Azkarun Nawawi. Al-Azkarun Nawawi, bab kita asal dia bab 51. Babu ma yuqalu 'inda as-sabah wa 'inda al-masa. Dalam kitab terjemahan bab 27. Muka surat 149. Zikir-zikir pada waktu pagi dan waktu petang. Mana kita nak zikir waktu pagi dan waktu petang. Ini dia panggil zikir azkarus sabah wal masa. Ini sangat penting. Sebab apa? Zikir pagi petang ini dianggap sebagai perisai. Bagi seorang manusia, zikir pagi petang ini kita anggap sebagai perisai, baju besi, baju rantai bagi seorang pejuang. Mana orang nak pergi perang, zikir ni dianggap sebagai perisai. Bagi kita sebagai seorang manusia, zikir ni adalah pelindung. Kita minta berlindung dengan siapa? Minta berlindung dengan Allah Azza wa Jalla, tak minta dengan makhluk lain. Makhluk lain itu kecil belaka. Kecil, aluh. Kita minta dengan Allah, Tuhan yang menciptakan makhluk. Tuhan yang mencipta makhluk, dialah yang patut kita minta pertolongan dan juga perlindungan. Jadi alhamdulillah pada hari ini 28 Muharram 1444, kita masuk pada babu ma yuqalu 'inda as-sabah wa 'inda al-masa. Tengok kitab muka surat 149. Muka surat 149 terjemahan Hidayah ni, muka surat bab yang ke-27. I'lam, ketahuilah, anna hadzal bab wasi'un jiddan. Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, perbahasan bab ini sangat luas jika dibandingkan dengan bab lain dalam kitab ini. Manakala bab-bab lain tu pendek-pendek, tapi bab zikir bacaan pagi petang ini sangat luas. Wa ana azkur, insya-Allah saya akan memaparkan, menyebut sejumlah ringkasannya saja. Nawawi kata aku nak ambil ringkas aja. Sesiapa yang mendapat taufik untuk beramal dengan semuanya, maka itu merupakan nikmat dan keutamaan daripada Allah Azza wa Jalla. Mana kalau kita boleh buat semua, kita kata alhamdulillah. Wa tuba lahu, bahagialah bagi orang itu. Allahu akbar. Dan keuntungan baginya. Wa man ajaza an jami'iha, sesiapa yang tidak sanggup mengerjakan semuanya, maka hendaklah dia mencukupkan diri dengan ringkasannya, walaupun dengan hanya satu zikir. Jadi Nawawi kata, kalau tak boleh buat semua, ambillah sebanyak mana yang kita mungkin. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala sangat tegas dia, bersungguh dia nak suruh kita beramal dengan zikir yang diajar, yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana itulah Abu Anas afallahu anhu wa an walidayh, supaya tuan-tuan dan puan-puan tidak terlepas zikir ni, kita pun ambil lah buat kitab ni, ambil daripada kitab Al-Ma'surat yang panjang itu, dan kita ambil daripada perisai Muslim, ambil daripada perisai Muslim yang ringkas, yang dalam bab zikir pagi petang saja masuk dalam buku ni, alhamdulillah. Ataupun buku yang warna pink, yang warna rumi, tulisan rumi tu, yang ni ataupun yang tu lebih kurang. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, tanggungjawab kita telah
Abu Anas telah menjalankan tugas, tinggal lagi kamu bertugas membacanya pada setiap hari. Alhamdulillah. Kata Nawawi, man waffaqa lil amali, siapa yang Allah Ta'ala bagi taufik untuk beramal dengan bacaan-bacaan ini, fahiya ni'matun wa fadlun minallah, itu adalah merupakan nikmat dan limpah kurnia daripada Allah. Wa tuba lahu, bahagialah orang ini. Allahumma waffiqna lil amal fi sabah wa fil masa. Ya Allah, taufikkanlah kami untuk beramal dengan zikir-zikir daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini pada waktu pagi dan waktu petang. Amin ya rabbal alamin. Tapi kalau tak mampu, jangan tinggal, ambil juga, walaupun sekali satu zikir. Maknanya tak boleh banyak, ambil yang ringkas. Wal aslu fi hadzal babi minal Qur'anil aziz, asal dalil daripada dalam bab ini kita ambil daripada Al-Quran, daripada Al-Quran yang mulia. Tulis yang pertama, qauluhu ta'ala, tengok ayat yang pertama, qauluhu ta'ala, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'is syamsi wa qabla ghurubiha, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya. Tanda ni pelajar surah Taha ayat 130. Bila sebelum terbit matahari? Selepas solat subuh. Bila ke sebelum terbenam matahari? Tulis itu, selepas solat asar. Ini dalil zikir pagi petang. Ana pun dah sebut dah dalam muka surat. Tengok ni pelajar, muka kitab kita ni dalam muka surat awal lagi tu. Kita dah sebut tentang ni, perhatian, muka surat 5. Perhatian bila ke waktu pagi petang tu. Waktu pagi yang paling afdal sekali selepas solat subuh, sebelum naik matahari. Habis kalau tak sempat naik matahari dah, baca lagi. Tak apa. Waktu petang bermula selepas salat asar sehingga kepada maghrib. Tak sempat lepas maghrib. Kalau tak sempat lagi sampai ke isya, sampai ke malam, kena buat juga. Ini alhamdulillah, ini peluang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita. Ayat yang kedua, wasabbih bihamdi rabbika bil ashiyyi wal ibkar, dan bertasbihlah seraya memuji Tuhanmu pada waktu pagi dan pada waktu petang. Waktu pagi dan pada waktu petang. Bila pagi petang ada kat bawah tu. Ayat ini dalam surah Ghafir ayat 55. Ayat yang ketiga, waqala ta'ala wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qawl bil ghuduwi wal asal, dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu. Ingat ni, dengan merendahkan diri, khifah, dengan rendahkan suara, dan tidak min dunal jahri. Tengok ni, dengan hati kamu, tadarruan, merendah diri, wa khifatan, dan rasa takut pada Allah Azza wa Jalla, wa dunal jahri, dengan tidak menguatkan suara. Jangan kita bertempik, sebab kita bukan panggil Allah Ta'ala yang tak mendengar. Allah Ta'ala sifat dia apa dia? Kaunuhu sami'an. Allah Ta'ala mendengar. Kenapa kita nak bertempik? Kenapa kita nak melau? Kenapa kita nak ni setengah imam ni, Masya Allah, dia lau dengan mikrofon macam lah orang belakang dia tu tuli belakang dia buat. Tak, pelan-pelan. Alhamdulillah, pelajar-pelajar sudah belajar cara-cara zikir mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita perlahan. Dalam Quran bersebut juga wadunal jahr, perlahan. Minal qawli, daripada jangan menguatkan suara, bil ghuduwi wal asal, pada waktu pagi dan petang, wala takum minal ghafilin, dan
kamu janganlah termasuk orang-orang yang lalai. Maknanya orang yang tak boleh zikir pagi petang ni, itu nama dia orang yang lalai. Orang yang lalai, yang cuai daripada mengingati Allah Azza wa Jalla, bermakna orang yang rugi. Baik, tengok. Qala ahlul lughah, pakar bahasa Arab mengatakan bahawa al-asal adalah bentuk plura daripada asal, daripada asil, jam'u asil. Tulis alif sad ya lam, asil. Bila ke asil ini? Waktu antara asar dengan maghrib. Bil ghuduwi wal asal. Al asal maknanya asar dengan maghrib, waktu petang lah. Ghudu itu pagi. Pagi sebelum bila pagi, selepas solat subuh sampai naik matahari. Al asal di antara asar dengan maghrib, maknanya lepas asar sehingga maghrib. Ayat yang keempat, وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. Dan kamu janganlah mengusir orang-orang yang menyeru Tuhannya pada pagi hari dan petang hari, sedang mereka menghendaki keredaan Allah. Ayat ini surah Al-An'am ayat 52. Ayat tadi wazkur rabbaka fi nafsika, suratul A'raf ayat 205. Ayat tu kena ingat nombor-nombor ayat nama surah, nanti orang nak cari susah. Jadi ayat ni, ayat yang keempat ni, kamu jangan halau orang yang sentiasa menyeru Allah Tuhan mereka pada waktu pagi, wal asyi. Asyi itu pada waktu petang. Bilakah? Qala ahlul lughah, pagi kita tahu dah, al-ghudu, al-ghada, pagi. Al-asyiyu ma baina zawali syamsi wa ghurubiha, bermula daripada gelincir matahari, yakni masuk waktu subuh sampai ke matahari terbenam. Itu makna al-asyi, waktu petang, tengah hari. Dan ada kita, maknanya kita ni jangan lupa sentiasa berdoa pada waktu pagi, waktu tengah hari, waktu petang, wal asal, maknanya sentiasa berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Wa qala ta'ala ayat yang kelima, fi buyutin azina Allah an turfa'a wa yuzkara fiha ismuh yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an zikrillah. Surah An-Nur ayat 36. Surah An-Nur ayat 36, maksudnya bertasbihlah kepada Allah. Bertasbihlah kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut nama Allah dalamnya pada waktu pagi dan waktu petang. Kemudian ayat 37, lelaki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli daripada mengingati Allah Azza wa Jalla, dan daripada mendirikan salat dan daripada membayar zakat, mereka takut pada suatu hari yang pada hari itu hati dan penglihatan menjadi goncang. Jadi ayat ni panjanglah. Surah An-Nur ayat 36 dan 37, naknya bil ghuduwi wal asal, pagi dan petang. Ayat yang keenam, inna sakharnal jibala ma'ahu yusabbihna bil ashyi wal isyraq. Surah As-Sad ayat 18, sesungguhnya kami menundukkan gunung-gunung untuk bertasbih bersama dengan dia, Daud, pada waktu petang dan waktu pagi. Jadi cukuplah 6 ayat ini
menjadi dalil kepada kepentingan kebersedudukan waktu kita diminta supaya bertasbih, memuji Allah Ta'ala, baca zikir pagi dan zikir petang. Alhamdulillah. Para pelajar sekalian, zikir petang hari ni baca ke tak? Alhamdulillah, nasib baiklah petang ni baca. Kalau tidak, rugi kita. Orang tua, orang muda, alhamdulillah, kita dah bagi dah buku ni. Ada yang buku warna pink tu, warna merah sama juga. Untuk memudahkan para jemaah, kita dah bagi masuk dalam handphone dah. Dia panggil PDF masuk. Hak tak masuknya dalam kepala orang yang tak mau berzikir, itu payah. Nah, dalam kepala orang tak mau zikir, tak usah bagilah apa pun, tak jadi apa. Tapi orang nak berzikir, semua lorong. Kalau kata, oh saya tertinggal buku ni, tak boleh nak baca. Awak tertinggal ada handphone. Tak tertinggal, dalam tu kan ada. Kita kata jangan cari alasan, kita mencari peluang untuk sentiasa berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, kerana sekaranglah masanya, inilah waktunya, inilah peluangnya. Itulah kata Nawawi, man waffaqahullahu lil amal, siapa yang Allah Ta'ala taufik untuk beramal, maka dia mendapat kemuliaan, mendapat kebahagiaan, mendapat limpah kurnia Allah yang besar. Kita telah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, Allah mewaffiqna li zikrika ya Rabb bil ghuduwi wal asal. Ya Allah, taufikkan kami sentiasa berzikir pada waktu pagi dan juga pada waktu petang. Dan juga di antara doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Muaz yang telah kita baca dalam siri yang lepas, apa dia? Kata belakang, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, rezekikan, Allah ma'inni, ya Allah bantu saya, tolong hamba-Mu ni untuk berzikir, ala zikrika wa syukrika, bersyukur dan melakukan ibadat dengan baik. Kita minta, kalau Tuhan buka pintu kita berzikir, itulah nikmat yang besar, itulah anugerah yang besar bagi kita. Kita kata alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Ta'ala dengan perbanyakkan zikir. Tapi kalau mulut kita terkunci, mulut kita terbuka untuk nak makan je, mulut kita, lidah kita bergerak nak mengumpat orang je, kita kata itulah tanda-tanda manusia yang tidak mendapat limpah kurnia daripada Allah Azza wa Jalla. Na'udzubillahi minal khuzlan. Kita minta berlindung Allah Ta'ala daripada Tuhan tidak bantu kita. Baik, sekarang kita berpindah kepada hadis, dalil daripada hadis ataupun bacaan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Nawawi begitu peka, dia ambil hadis yang besar, kelebihan yang cukup besar, dia letakkan bacaan yang pertama. Tengok bacaan yang dalam kitab Arab 199, dalam kitab terjemahan 205 muka surat 151. Wa ruwina fi sahih al-Bukhari an Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi kita bersabda, Sayyidul istighfar. Apa dia Sayyidul istighfar? Penghulu istighfar, ketua istighfar yang punya kelebihan yang besar. Apa dia? Ikut belakang. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant. Berhenti setakat tu, setakat anta tu
Itu je bacaan. Sebab tu dalam terjemahan dia letak tempat bacaan tu dia asingkan. Takut pergi baca juga. Wa iza qala zalika hayna yumsi. Benar. Itu kelebihan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iza qala zalika hina yumsi, siapa dia baca sayyidul istighfar ini dengan keyakinan ketika petang, famata, dia mati malam tu, dakhalal jannah. Wa iza qala hina yusbih, kalau dia baca ketika waktu pagi, famata min yaumihi, dia mati pada hari itu, mislau, samalah dia masuk syurga juga. Kita kata Masya Allah, ini kunci besar kita nak masuk syurga dengan cara kita baca sayyidul istighfar. Boleh ke tak boleh? Kena boleh lah. Sebab tu kena baca dengan khusyuk. Jangan duk baca kelang kabut, tak tahu baris mana lentang pukang, kata orang berterabuk lah. Tengok makna dia, arti dia. Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku, Engkau telah menciptakanku, sedangkan aku adalah hamba-Mu yang terikat dengan janji dan ketentuan-Mu semampuku. Aku berlindung kepada-Mu daripada kejahatan apa yang aku lakukan. Aku mengakui segala kenikmatan yang telah Engkau berikan kepadaku, dan aku mengakui akan dosa-dosaku. Maka ampunilah aku, kerana tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Engkau, ya Rabb. Berarti setakat tu, letak kurangan. Lama duk main siapa yang membacanya pula. Itu bukan doa tu, tutup kurungan. Itu kelebihan. Nabi kata apa? Sallallahu alaihi wasallam, siapa yang membacanya pada petang hari, kemudian meninggal dunia dia pada malam itu, maka dia masuk syurga, atau termasuk penghuni syurga. Dan siapa yang membacanya pada pagi hari, kemudian meninggal dia pada hari itu, sepertinya, mana ahli syurga lah orang itu. Allahumma ja'alna minhum, ya Allah jadikan kami daripada orang itu, ya Rabb. Bacaan yang seterusnya, yang ke-205. Tadi 204 kan? Dalam Arab punya 200, nombor 200. Wa ruwina fi sahih Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala hina yusbih wa hina yumsi. Tengok terjemahan. Siapa dia baca doa ni, zikir ini pada waktu pagi dan pada waktu petang. Panjang mana zikir ni, tak ada habis napah. Kata subhanallahi wa bihamdih, subhanallahi wa bihamdih, subhanallahi wa bihamdih, 100 kali. Baca dah 100 kali hari ni. Kena baca, bukannya panjang. 100 kali ni tak ada habis hari test cawe. Sudah dah. Pahala dia besar mana? Tengok. Lam ya'ti ahadun yaumal qiyamati bi afdal mimma ja'a bi illa ahadun qala mislama qala au zada alaihi. Allahu akbar. Maksud dianya, Maha suci Allah, segala puji bagi Allah. 100 kali kita baca, tidak akan ada seorang pun pada hari kiamat yang membawa amalan yang lebih baik daripada amalannya, kecuali orang yang melakukan perkara yang sama atau menambahnya. Wa fi riwayat Abi Daud, dalam riwayat Abi Daud ada tambahan, kata subhanallahil azim wa bihamdih. Ada kalimat al-azim, subhanallahil azim wa bihamdi, tapi tambahan itu tidak menambahkan makna, sebab makna dianya subhanallah wa bihamdi. Subhanallah bihamdi, riwayat Muslim cukup, lebih sahih daripada riwayat Abi Daud. Alhamdulillah, pelajar-pelajar tua dengan muda semuanya kena baca belaka. Rugi 100 kali pagi, 100 kali petang, sangat pendek. Kata subhanallahi wa bihamdi. Ingat kata ingat zikir ni? Ingat dah. Tak ingatnya berapa? Nak zikir tak ingat. Sebab apa tak ingat? Sebab celaka syaitan mari kacau kita. Ya, mau syaitan. Dia sendiri tak mikir nak zikir.
Jadi para jemaah, kita kena letak dalam agenda kita ni. Sebab itulah buku ni kena ada, letak dalam poket, letak dalam beg. Kita musafir ke tak musafir ke, baca, pegang. Kadang-kadang penting juga kita pegang buku ni. Kita baru baca 2 zikir, orang mari bercakap, kita pun jangan lepas tangan duduk situ, sambung pula. Ni tak tahannya, lepas dia baca kita pun terlupa. Baca mana dia kan? Kau sudah dah pakai Assalamualaikum, pakai sudah begitu. Kena pegang. Baik, kita berpindah kepada bacaan yang seterusnya. Ada lagi bacaan lain di nota kaki. Tengok tambahan hadis 200 berapa tadi? 205 tadi, tulis itu. Wal hadisu inda al-Bukhari, dalam Bukhari nombor 6405, man qala subhanallah wa bihamdih, siapa dia baca subhanallah wa bihamdih 100 kali, hattat anhu khataya, dihapuskan daripada segala kesalahannya, kesalahan dosa kecil dia lah. Wa in kanat misla zabadil bahri, walaupun sebanyak buih di lautan. Yang tadi tidak ada orang yang lebih baik daripada dia, tapi dalam Bukhari menyebut tentang dihapuskan kesalahannya walaupun sebanyak buih di lautan. Tulis itu, tulis hadis 205 itu, kelebihan dia ada tambahan lagi dalam Bukhari. Tambahan dalam Bukhari lebih kuat lagi. Baik, kita berpindah kepada hadis yang berikutnya, hadis 207. Wa ruwina fi sunani Abi Daud wa Tirmizi wa Nasa'i wa ghairiha bil asanid as-sahihah. Nawawi kata, kami riwayat daripada nama-nama kitab tadi dengan sanad yang sahih, an Abdullah ibn Khubayb. Tulis Abdullah ibni Khubayb. Abdullah bin Khubayb radhiyallahu anhu qala kharajna fi lailati matar. Allah, dengar ni, tengok terjemahan dia. Abdullah bin Khubayb kata, kami keluar pada malam saat hujan lebat, wa zulmatin syadidatin, dan gelap gelita. Masa tu bukannya ada lampu macam kita ni, gelap-gelap lah. Natlubun nabiyya sallallahu alaihi wasallam liyusalli lana fa adraknahu. Kami nak mencari Nabi untuk menjadi imam solat kami. Pergilah cari Rasulullah dekat masjid dia ni. Kami pun menjumpai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita bersabda. Nabi kata, qul, katalah, ucapkanlah. Qul falam aqul syai', aku tak kata apa-apa, tak tahu nak kata apa. Summa qala, Nabi kata, ucapkanlah. Kata, aku tak kata apa. Kemudian Nabi kata lagi, qul. 3 kali Nabi suruh dia kata. Faqultu ya Rasulullah ma aqul, wahai Rasulullah, saya nak baca apa? Saya nak kata apa? Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, baca qul huwallahu ahad wal muawwizataini. Apa dia muawwizataini? 2 qul lagi. Qul huwallahu, qul a'udzu bil falaq, dengan qul a'udzu rabbin nas, hina tumsi wa hina tusbih, ketika waktu pagi dan ketika waktu hina tumsi, ketika petang dan ketika pagi. Salasa marrat, berapa kali? 3 kali. Takfika min kulli syai', nasaya akan mencukupkan kamu daripada segala sesuatu. Maknanya kita pagi kita baca 3 qul, petang kita baca 3 qul. Baik, timbul soalan. Hadis ini tulis rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasan, dan alhamdulillah hadis ini hasan. Kita kata baik, Imam Nawawi kata sanadnya sahih, kita kata alhamdulillah. Timbul soalan daripada jemaah,
Kalau kita baca, ada setengah dia tulis lepas subuh baca 3 kali, lepas maghrib 3 kali. Yang ni dalam buku ni. Kalau kita dah baca zikir petang, zikir pagi, samalah. Pakai boleh kekalkan 3-3 tu sekali. Boleh je. Boleh, dia orang panggil boleh dikembarkan sekali. Alhamdulillah. Hadis yang berikut, nombor berapa pula? Nombor 208. Wa ruwina fi sunani Abi Daud wa Tirmizi wa Ibn Majah wa ghairiha bil asanid sahihah. Nawawi kata hadis ini dengan sanad yang sahih. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqulu idza asbah. Nabi kata, Nabi kita baca ketika pagi. Dia baca apa? Ikut belakang. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Itu waktu pagi. Wa iza amsa, bila waktu petang, tanda belajar tulis. Waktu petang baca ni. Qala apa ni waktu petang dibaca apa? Allahumma bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Pelik sikit ni. Dua-dua tak sanad ni wa ilaikan nusyur belaka. Biasanya kalau petang wa ilaikal masir, tengok dalam naskah dia. Nusyur. Nusyur juga. Apalah. 3 naskah ni. Naskah terjemahan, naskah kita ni Arab, tahqiq, ada satu naskah lain, semua wa ilaikan nusyur. Biasa dia tukar wa ilaikan nusyur dengan wa ilaikal masir. Tapi oleh kerana di sini tak tukar, kita pun tak tukarlah. Kan? Tengok ni. Maknanya cuma kita tukar petang, Allahumma bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Ada 3 naskah yang ada di tangan kita ni semua wa ilaikan nusyur, walaupun pada waktu petang. Jadi ada hak lain lagi dia akan tukar petang wa ilaikal masir. Wallahu alam. Nanti kita tahqiq lagi dalam riwayat yang lain kalau ada. Baik para pelajar sekalian, itu bacaan yang Nabi kita baca, tulis. Alhamdulillah sanad hadis ni seperti kata Nawawi dengan sanad yang sahih. Alhamdulillah. Apa dia maksud dia? Maksudnya Allahumma bika amsayna, Allahumma bika asbahna, pada pagi hari Allahumma bika asbahna, ya Allah dengan namamu kami melewati melalui pada pagi ini. Kalau petang wa bika amsayna, pada petang ini dengan namamu kami melewati pada waktu pagi. Itu kalah tempat tu. Keranamu kami hidup, keranamu kami mati, dan hanya kepadamu kami kembali. Jadi kalau waktu petang kita tukar petang. Tengok dia kata dalam terjemahan betul, wa ilaika kami kembali, maknanya wa ilaikal masir. Nanti kita cuba tahqiq balik dalam naskah lain insya-Allah. Baik para jemaah sekalian, itu bacaan-bacaan yang telah disebut dalam kitab kita ni. Kita kata alhamdulillah. Allahul musta'an. Baik. Teruskan dengan bacaan yang seterusnya. Masa kita lewat. Bacaan yang ke 209 ya. Wa ruwina fi sahih Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza kana fi safarin aw sahar. Tengok terjemahan dia. Kami riwayat dari Sahih Muslim daripada Abu Hurairah
bahawa Nabi SAW apabila sedang berada dalam perjalanan atau ketika tiba waktu sahur dekat nak subuh, Nabi baca apa? Tengok dia baca. Dia baca samma'a sami'un bihabdillah. Kata payah ni. Samma'a sami'un bihamdillah wa husni balaihi alaina rabbana sahibna wa afdil alaina a'izam billahi minan nar. Jaga kata ni, ulang balik. Samma'a sami'un bihamdillah wa husni balaihi alaina rabbana sahibna wa afdil alaina a'izam billahi minan nar. Samma'a sami'un bihamdillah wa husni balaihi alaina rabbana sahibna wa afdil alaina a'izam billahi minan nar. Tengok makna dia, ya Allah telah bersaksi orang yang bersaksi bahawa kami mengaturkan puji-puji bagi Allah dan mengakui segala nikmat yang telah diberikan kepada kami. Wahai Tuhan kami, temanilah kami dan berilah kami kurnia-Mu. Kami berlindung kepada Allah daripada siksa neraka. Tengok ni. Kata Al-Qadhi Iyad ni dan sahibul matali' dia kata apa? Samma'a bi fathil mim al-musyaddadah. Samma'a. Makna dia apa? Samma'a makna dianya artinya orang yang mendengar, menyampaikan perkataan ini kepada yang lain. Samma'a yai sami'u qawli balligh sami'u qawli hadza li ghairihi. Maknanya siapa dengar zikir aku ni tolong sampai kepada orang lain. Nak ceritanya pada waktu ni waktu kita kena berzikir. Waktu bila ni? Pada waktu sahur, waktu sebelum pagi, sebelum subuh ni. Waktu itu waktu mustajab doa. Siapa dia sedar, tolong kejutkan orang lain baca doa ni. Kita jangan pakat tukar kain selimut, jangan. Wadabatal Khattabi sami'a. Imam Khattabi pula dia tak lafaz dengan sami'a artinya telah bersaksi, orang yang bersaksi. Qala al-Imam Abu Sulaiman al-Khattabi sami'a sami'un bermakna syahida syahidun, orang yang bersaksi. Wa haqiqatuhu liyasma' as-sami', hakikatnya orang yang dengar apa yang kita baca. Wal yashhadis syahid, dan supaya orang yang menjadi saksi bersaksilah bahawa hamadnallah ta'ala ala ni'matihi wa husni balaihi, bahawa kami telah memuji Allah Ta'ala di atas segala nikmatnya dan akibat baik yang dikurniakan kepada kami. Kita kata alhamdulillah. Para pelajar sekalian, itulah yang disebut oleh para ulama kita dalam bacaan yang kita baca ini. Cuma dia asbahna Allahumma bika asbahna wa bika amsayna. Tengok dalam bacaan kita ni kan, dalam bacaan yang ke-11 wa ilaikal masir, tanda itulah. Biasanya bacaan ni dia akan tukar pada waktu petang, wa ilaikal nusyuk pagi, pada waktu petang wa ilaikal masir. Hadis ni diambil daripada riwayat Abu Daud dan juga Al-Azkar dan Sahih Al-Adabul Mufrad. Cuba tanda di situ ada lafaz yang menunjukkan wa ilaikal masir pada waktu petang. Pada waktu petang dia mari dengan wa ilaikal masir. Baik para pelajar sekalian, tengok hadis 210. Hadis 210
kami riwayatkan dalam Sahih Muslim daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam iza amsa. Nabi apabila masuk waktu petang, dia baca doa ni. Ikut belakang doa. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadhihi al-lailah wa khaira ma ba'daha wa a'udzu bika min syarri ma fi hadhihi al-lailah wa syarri ma ba'daha. Rabbi a'udzu bika minal kasal wal haram wa su'il kibar. A'udzu bika min azabin fin nar wa azabin fil qabr. Tanda sekat tu dulu. Wa iza asbaha tu makna lain tu, bukan bacaan itu arahan. Wa iza asbaha qala zalika aidan. Bila masuk waktu pagi baca macam tu juga. Cuma kita kena tukar asbahna wa asbahal mulku lillah. Ingatlah tu, kalau petang amsayna wa amsal mulku lillah, bila pagi asbahna wa asbahal mulku lillah. Baik, tengok dia. Katanya pada waktu petang hari Nabi kita baca doa ni, kami melewati petang sebagaimana kerajaan Allah melewati petang, dan segala puji bagi Allah, tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah semata, yang tiada sekutu baginya. Cuma ada tengah tu perawi kata, aku kira bacaan sebut beliau menyatakan dengan bacaan al-qala fihinna lahul mulku. Jadi tak payahlah yang dalam kurungan tu tak payah baca. Lama tengah-tengah baca qala rawi arahu, la, itu bukan bacaan, itu perbincangan. Jadi kita baca terus, tengok sebab tu dia tak dalam kurungan lahul mulku wa lahul hamdu wahdahu la syarikalah lahul mulku. Yang tengah tu arahu tu jangan baca dah. Baginya segala kerajaan dan pujian, Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Tuhanku, aku memohon kepadamu kebaikan yang terdapat pada malam ini dan kebaikan yang terdapat setelahnya. Ini kita baca petang ni. Dan aku berlindung padamu daripada kejahatan yang terdapat pada malam ini dan kejahatan yang terdapat setelahnya. Tuhanku, aku berlindung padamu daripada sifat malas dan buruk masa tua. Mana nyanyuk, tulis nyanyuk itu. Tuhanku, aku berlindung kepadamu daripada seksa di neraka dan seksa di kubur. Tulis itu. Jangan baca dan pagi hari beliau, bukan baca itu. Itu terjemah yang kelebihan. Dan pagi hari Nabi SAW juga membaca demikian. Nabi tukar kepada asbahna wa asbahal mulku lillah, kami melewati pagi sebagaimana kerajaan Allah melewati pagi, sampai ke akhirnya mana tukar depan saja, yang belakang itu sama. Alhamdulillah, tamatlah kita bacaan. Berapa bacaan kita ni? Sampai 211 tanda di situ. InsyaAllah kita akan sambung lagi dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.